Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahawa dunia ini akan ada penghujung. Dunia ini akan tiba suatu masa saat kebinasaannya. Semua yang baru akan binasa. Semua makhluk akan binasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua makhluk ini akan halikun, akan musnah, akan binasa, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin musliman ini rahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berada dalam majlis ilmu. Jangan lupa kita ni iktikaf dalam masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Baik tuan-tuan, kita lihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan as-sa'ah. Itulah berkaitan dengan hari kiamat. Yang mana an Huzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكعكع بن لكع. رواه الترمذي والإمام أحمد. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tidak akan berlaku saat kiamat sehingga orang yang tidak tentu saka bakanya, yang buruk akhlaknya dan yang bodoh bebal akan menjadi sebahagia-bahagia manusia dengan kesenangan dunia. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu illa ala shirarin nas. Rawahu Muslim wal Imam Ahmad. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berlaku saat kiamat melainkan semasa tidak ada di dunia itu selain daripada orang-orang yang jahat, yang tidak mengenali baik dan buruknya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazhabu dunya hatta yamlikul arab hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Wa fi riwayatin li Abi Dawud yuwati ismuhu
ismi wasmu abihi ismu abi. Rawahu Tirmizi wa Abu Daud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak habis umur dunia ini sehinggalah bangsa Arab dan pengikut-pengikutnya dikuasai oleh seorang daripada ahli rumahku yang namanya menyamai namaku. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan muslimin muslimat ini rahmati Allah. Dalam 3 hadis ini jelas kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahawa dunia ini akan ada penghujung. Dunia ini akan tiba suatu masa saat kebinasaannya. Semua yang baru akan binasa. Semua makhluk akan binasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua makhluk ini akan halikun, akan musnah, akan binasa, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sebut dalam ayat yang lain, illa man syaa Allah, melainkan sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Pendapat ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahawa sekalipun berlaku kiamat, runtuh langit bumi sampai ke arash gegarannya, semuanya akan musnah, melainkan ada perkara yang Allah Ta'ala tidak izin musnah, maka dia tidak akan musnah. Seperti syurga dan neraka. Syurga dan neraka tidak akan musnah sekalipun berlaku kiamat. Kita beriktikad bahawa syurga dan neraka sudah ada. Allah dah ciptakan syurga dan neraka, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah pun pergi melawat syurga dan melawat neraka pada malam Isra' dan Mi'raj. Ini disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Namun demikian, pandangan ataupun mazhab Mu'tazilah menyatakan bahawa syurga dan neraka ni tak ada lagi. Kerana kata dia, bila berlaku kiamat, musnah pula kalau ada dah gak. Lepas tu Tuhan buat lain pula syurga. Jadi mustahil kata dia Tuhan buat benda yang sia-sia. Namun demikian, pandangan Mu'tazilah ini kita tolak. Maka ahli sunnah wal jamaah yang kita kena pegang, syurga dan neraka ni sudah ada berdasarkan banyak hadis, terutama sekali berdasarkan hadis berkaitan Isra' dan Mi'raj. Dan ada lagi hadis yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menjadikan syurga, maka Allah Ta'ala panggil Jibril alaihissalam supaya pergi tinjau-tinjau dan melihat syurga. Maka malaikat Jibril pergi lihat syurga, dan demi keagungan-Mu wahai Allah, syurga itu sangat indah, tersangat bahagia di dalamnya. Dah tentu manusia akan masuk syurga, ramai akan masuk syurga jika melihat keindahan syurga sedemikian rupa. Lalu Allah Ta'ala jadikan syurga itu dipagari oleh sesuatu yang tak berlagu angin dengan nafsu belaka.
benda-benda yang nafsu tak suka, benda-benda yang ada kepayahan demi kepayahan nak laksanakan. Maka malaikat pun setelah melihatnya beritahu, ya Allah, jika demikianlah syurga itu dipagari oleh sesuatu yang tidak menyenangkan ataupun tidak berlagu angin dengan nafsu, maka saya khawatir nanti tidak akan ada orang yang dapat masuk syurga. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, namun kesimpulannya syurga dan neraka itu sudah ada. Sekalipun berlaku suasana kiamat yang sangat menggegarkan, namun syurga dan neraka tidak akan binasa dengan izin Allah. Daripada Huzaifah, yakni Huzaifah Al-Yamani, orang Yaman, dia meriwayatkan hadis ini bahawa Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta yakuna as'adun nasi bid dunya Luka' bin Luka' ibn Luka'. Hadis ini hadis sahih riwayat Tirmizi, Ahmad. Nyatakan bahawa tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang yang paling bahagia di dunia ni orang yang tak tahu asal usul dia, susur galuh dia, bukan daripada keturunan yang baik-baik, bukan orang yang tak suka kepada kebenaran. Maka tuan-tuan, orang yang tolak Islam, orang yang tak suka kepada agama, bahkan mereka ini orang yang suka mengikut hawa nafsu, ini orang yang paling bahagia dekat-dekat dengan kiamat. Sebaliknya, orang yang mengikut Islam akan merasa kepayahan demi kepayahan, susah. Orang ikut agama ni dekat-dekat dengan kiamat, bahkan sekarang ni pun akan susah. Kerana apa tuan-tuan? Nabi SAW beritahu dekat-dekat dengan kiamat, bila munculnya Dajjal akan berikan kesenangan ataupun berikan kemewahan pada orang yang ikut dia. Sesiapa yang tidak ikut dia akan mengalami kepayahan. Bahkan lebih-lebih lagi, dunia ni Allah Ta'ala uji dengan cuaca yang panas, kemarau panjang, tidak ada hasil-hasil tanaman dan sebagainya. Dan kita merasakan sekarang ini tuan-tuan, bagaimana ramalan cuaca lah menyatakan bahawa bermula daripada tahun 2025 misalnya, suhu di Malaysia ni khususnya akan mengalami kemarau yang panjang. Kemarau, dan ketika itu bekalan makanan akan habis. Ini kajian yang dibuat oleh kaji cuaca dan sebagainya. Tidak bukan sahaja di Malaysia, bahkan seluruh dunia akan mengalami perubahan cuaca yang begitu ketara. Dan kita lihat juga peperangan demi peperangan berlaku sekarang ini, keganasan demi keganasan, membuktikan bahawa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar, tak dapat dinafikan lagi. Oleh itu tuan-tuan, Nabi beritahu, orang yang tak inginkan agama, orang ikut hawa nafsu, bahkan orang yang tak tahu asal usulnya, akan menjadi kaya raya dan bermewah-mewahan. Subhanallah, ini adalah ujian daripada Allah. Maka Nabi SAW menyatakan, di kala itu adalah kamu berpegang dengan agama ini sungguh-sungguh. Jangan ditinggal agama. Orang nak pergi agama di kala itu, kata Nabi, ibaratkan menggenggam bara. Ibaratnya genggam bara, lagu mana periknya, lagu mana panas menghanguskan.
nak amalkan agama itu sangat sukar. Subhanallah. Baik tuan-tuan, hadis yang kedua daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Tidak akan berlaku kiamat melainkan dunia ini akan dikuasai oleh sejahat-jahat manusia. Syirarin nas, sejahat-jahat manusia. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan orang beriman mati seorang demi seorang. Bahkan ada riwayat menyatakan bahawa akan berlaku tiupan angin tiupan angin yang menyebabkan orang-orang beriman menyeduk udara itu, menyebabkan kematian. Ramai orang beriman mati bila dekat-dekat dengan kiamat ni. Supaya apa? Supaya beriman semua tak ada dah, mati belaka. Suasana kiamat itu akan dirasai oleh orang-orang kafir di kala itu. Orang yang tak percaya kepada Allah, masjid-masjid telah kosong, tidak kedengaran seruan azan, Al-Quran tidak dibacakan lagi, sehingga kan tak ada orang sebut nama Allah pun. Kerana Nabi dah beritahu bahawa tidak akan berlaku kiamat selagi mana ada orang yang menyebut nama Allah, ada orang yang berzikir lagi atas muka bumi ini, maka tidak berlaku kiamat lagi. Bermakna orang beriman, orang yang bertakwa telah meninggal dunia, dan Al-Quran pun dah diangkat naik ke langit, kerana manusia tidak pedulikan bacaan Al-Quran. Manusia menjadi lara selara-laranya, berhibur dengan sungguh-sungguhnya, kejar dunia dengan kemewahan dunia, tak pedulikan lagi kepada amal-amal ibadah. Adikala itu tuan-tuan, sampailah masa as-sa'ah, iaitu hari kiamat. Timbul persoalan, kenapa orang beriman mati lebih awal sebelum berlakunya kiamat ni? Kerana Allah Ta'ala tidak mahu memberikan orang beriman ni merasai azab kiamat. Para ulama menyatakan bahawa supaya kiamat itu dirasai oleh orang-orang kafir, itu sebahagian daripada azab mereka, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi syadid. Hari kiamat itu betapa dahsyatnya. Ibu yang menyusukan anak akan tercampur anak. Biasanya tuan-tuan ibu yang menyusukan anak ni, dia perlu erat anak dia, tak akan tercampur, rebah-rebah sekali dengan dia. Tetapi nak gambarkan suasana kiamat ni dahsyatnya, anak ni tercampur dan tak diambil dah anak, lari ke sana kemari cari tempat perlindungan. Bukan itu sahaja, bahkan ibu yang mengandung akan tergugur kandungannya. Ibu yang mengandung 3 bulan gugur juga, 4 bulan, 5 bulan, 9 bulan sama telah. Keluar gugur anak, kemudian berjela dengan tali pusat, berjela dengan sok, tarik rambut putus dengan begitu, hunggar mari. Itulah dia suasana kiamat yang Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quranul Karim. Wa taran nasa sukara, kamu melihat suasana di kala itu manusia bagaikan orang yang mabuk. Wa ma hum bisukara, tetapi mereka sebenarnya bukannya mabuk, tetapi walakin azaballahi syadid, azab Allah Ta'ala itu sangat dahsyat.
Dan lagi menyatakan bahawa Al-Quran dah diangkat daripada mushaf. Hingga berlagi nak belek nak baca Quran, Quran dah tiada dah dalam mushaf. Tinggal lembaran-lembaran kosong. Kertas kosong je tinggal Quran. Sama ada di masjid kau, di rumah kau, surau-surau, tak ada dah Quran. Bak lama dah manusia tak baca Quran. Lama dah manusia tidak pedulikan Al-Quran. Baik tuan-tuan, oleh itu mendengarkan amaran peringatan daripada Allah dan Rasul itu, maka sebaik-baiknya kita peganglah Al-Quran, bacalah Al-Quran walaupun semuka surat setiap pagi. Lihatlah ayat-ayat suci Al-Quran ini sebelum kita pejam mata buat selama-lamanya. Bacalah Al-Quran sebelum lidah kita keluh dan menghembuskan nafas yang terakhir. Oleh itu tuan-tuan, suasana kiamat sangat menakutkan. Cuba bayangkan langit yang tebalnya. Ketebalan langit itu bagaikan setahun perjalanan tebal. Yang pecahnya mengeluarkan gempa yang sangat dahsyat di angkasa raya sana. Yang mana 7 lapis langit akan pecah selapis demi selapis. Bagaimana Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, "Idza as-sama'u syaqqat." Apabila langit pecah terbelah. "Idza as-sama'u kushitat." Apabila langit itu dilipat-lipat dan digulung-gulung. "Katayyi sijil lil kutub." Sebagaimana dilipat-lipatkan buku kitab. Subhanallah, hanya Allah lah yang maha mengetahui. Yauma natwi samaa katayyi sijil lil kutub. Dinyatakan lagi dalam ayat yang lain, fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apabila dipecahkan, langit itu terbelah dan dia menjadi merah menyala seperti bunga ros, seperti kelopak-kelopak bunga ros, dan pecah berguguran menimpa bumi dan berlanggar dengan planet-planet dan sebagainya. Banyak lagi lah ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan hari kiamat itu. Sebenarnya bunga-bunga kiamat yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, semuanya telah berlaku tanda-tanda atau bunga-bunga kiamat yang kecil. Berlaku-belaka dah. Sekarang ni fatrah nak berlaku tanda kiamat yang besar. Orang berkata tentang Dajjal, ya sekarang ni hampir sangat dah. Yang dikata sebut-sebut tentang Imamul Mahdi, ya sekarang ni hampir sangat dah. Yang dikatakan turunnya Nabi Isa, ya memandangkan keadaan yang berlaku di dunia sekarang ini hampir-hampir sangat dah. Sebab Nabi beritahu akan berlaku peperangan besar. Sekarang ini pembunuhan besar-besaran berlaku di Palestin sana. Hampir 10,000, bahkan lebih dah 10,000 umat Islam Palestin telah terbunuh. Daripada kalangan kanuk-kanuk saja 4,000 orang. Kalangan wanitanya, orang tuanya, orang tidak berdosanya telah matikan di bom di sana sini. Dan kalau tengok dengan satelit, bandar Gaza ini telah ganak keseluruhannya. Dan umat Islam telah lari keluar daripada semenanjung Gaza itu, berduyun-duyun keluar. Mereka dah terputus bekalan. Elektrik tak ada, air tak ada, makanan tak ada. Mereka hanya mengharapkan pertolongan Allah. Bantuan-bantuan yang dihantar di bom, jalan-jalan juga di bom, tak dapat masuk bantuan walaupun
bertrela-trela bantuan daripada dunia hantar, tapi tak sampai kepada mereka. Kerana perhubungan semua telah dibom oleh Yahudi laknatullah. Inilah saat tuan-tuan yang ditunggu-tunggu, yang mana akan berlakunya pertempuran yang dahsyat, yang mana mujahidin daripada Hamas, daripada pejuang-pejuang Islam, mereka telah semuanya telah berikrar untuk syahid. Benar sebagaimana Allah Ta'ala beritahu, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Daripada kalangan orang-orang yang beriman, ada pemuda-pemuda yang telah membuktikan, membenarkan janji Allah Ta'ala kepada mereka. Mereka berjanji, Allah berjanji nak masukkan orang yang mati syahid ke dalam syurga. Maka mereka telah membenarkan janji Allah dan mereka benar-benar telah gugur syahid. Wa minhum man yantazir, dan daripada kalangan mereka, kata Allah, ada yang sedang menunggu-nunggu giliran untuk syahid. Wa ma baddalu tabdila, mereka sekali-kali tidak akan mengubah niat mereka, nekat mereka untuk berkorban pada jalan Allah. Orang berlumba-lumba nak masuk syurga, orang berlumba-lumba nak cari keredaan Allah, orang berlumba-lumba nak carikan keampunan daripada Allah. Tanya pada kita ni, kita berlumba-lumba lah kuana? Kita berlumba-lumba lah kuana siapa tak ada kita di masjid, siapa tak minat kita nak baca Quran, tak ada masa kita nak buka, nak menadah Quran. Kita berlumba lah kuana sedangkan kita ni makin hari makin mendekati kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernafas pasti akan merasai mati. Tetapi nampaknya manusia makin hari seolah-olah anggap mati lambat lagi, dan boleh jadi menganggap tak mati. Dan salah satu lagi tuan-tuan petanda Islam dipermain-mainkan ialah nak mencabar hukum syariah, nak cabar undang-undang syariah. Padahalnya undang-undang syariah ini tuan-tuan adalah nak menjaga umat Islam, nak kawal umat Islam, tak kena mengena dengan orang kafir, nak jaga undang-undang umat Islam, nak jaga aturan umat Islam supaya mereka terkawal. Tu pun tidak sepenuhnya hukum hudud. Hak setakat dibenarkan oleh undang-undang, nak laksana hak tu pun nak ipir lagi supaya terbatal. Apa jadi bila perbicaraan nanti mahkamah syariah ataupun undang-undang syariah ni kalah, sikit lagi orang cebeh, mahkamah syariah berapa ada, tak ada apa sekarang. Orang berkhaluat kata selama kini pupak kena 1,000, ambil rembah tak banyak, bayar selalu. Ditangkap khaluat ko, tangkap minum arak ke dan sebagainya, bahkan sikit lagi orang akan cebeh. Sampai di mahkamah syariah, aku pergi ke mahkamah ni, bebas aku tak ada apa sekarang. Ini di antara permulaan dipermain-mainkan agama. Baik itu tuan-tuan, benar Nabi beritahu ni, orang yang tak siapkan agama akan mula tunjukkan kuasa mereka, tunjuk belang mereka. Orang telah melakukan perzinaan dengan LGBT-nya, lesbian, gay, transgender dan sebagainya, telah menular begitu dahsyat dalam masyarakat. Subhanallah tuan-tuan, ini tanda-tanda dekatnya kiamat. Dan lagi Nabi beritahu, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Dunia ni akan dikuasai oleh sejahat-jahat manusia. Baik itulah tuan-tuan, lekatnya man lagi orang beriman.
Orang beriman lagi mempertahankan agama ni. Bagaimana tuan-tuan pakak mari masjid, peridukkan masjid kita ini, turunnya rahmat dengan barakahnya. Allah Ta'ala sayang pada tuan-tuan yang menjadi ahli masjid, menjadi ahli Al-Quran, menjadi ahli zikr, yang mengimarahkan rumah Allah dengan majlis-majlis ilmu. Sinilah kita mempertahankan. Yang menular melebarnya rahmat Allah kerana hidupnya masjid. Kalau masjid tidak diimarahkan, lambat laun akan berlaku rasakanlah di kampung itu. Muslimin muslimat ini rahmati Allah. Begitu juga hadis yang ketiga ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tazhabu dunya hatta yamlikul arab wa rajulun min ahli baiti wa yu'ati ismuhu ismi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa tidak akan berlaku kiamat sehinggalah suatu masa seseorang daripada ahli rumahku yang namanya menyamai namaku, iaitulah Imamul Mahdi, namanya Muhammad bin Abdullah. Muslimin muslimat ini rahmati Allah. Baiklah tuan-tuan, di antaranya kita lihat bagaimana masyarakat Arab sekarang ini. Masyarakat Arab sekarang ini, mereka berdiam diri dengan apa yang berlaku pembunuhan umat Islam di Palestin. Diam. Kita kata Saudi dengan cara dia, Mesir dengan cara dia, bahkan seolah-olahnya tak mahu campur tangan. Sedangkan dibunuh itu adalah orang Arab. Yang membunuh mereka ialah laknatullah, Yahudi laknatullah. Yang kita duk baca semua dari semaya itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Berapa kali sehari minta dengan Allah Ta'ala, nak jalan yang lurus, jalan yang lurus. Jalan yang lurus ialah agama Islam, supaya Allah Ta'ala beri hidayah pada kita, supaya Allah Ta'ala tunjukkan kita nampak benar, teringinnya nak amalkan dengan agama Islam yang lurus ini. Iaitulah apa di jalan mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Siapa dia jalan orang yang dapat nikmat? Sebut dalam ayat yang lain, tafsir Quran bil Quran, an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. 4 golongan ni hok dapat nikmat. Maka tuan-tuan, dalam 4 ni 3 kita boleh. Kita boleh duduk, boleh ambil 3. Hok 1 ni tak boleh. Apa? Nabi-nabi. Kita tidak nabi. Nabi-nabi hok ngelahnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dapat nikmat daripada kalangan nabi-nabi, as-siddiqin, orang membenarkan agama ini, beramalkan dengan agama ini. Asy-syuhada, orang yang mati syahid. Dan yang keempat ialah as-salihin, orang-orang salih. Jadi orang siddiqin, tuan-tuan, boleh jadi orang siddiqin. Asy-syuhada, boleh mati syahid. Dan yang keempat ialah salihin, orang-orang salih yang dapat nikmat di hari akhirat nanti. Ghairil maghdubi alaihim, wahai Allah, aku taksir jalan orang-orang yang kau murkai atas mereka itu. Siapa dimurkai Allah? Yahudi laknatullah. Anna ghadaballahi alaihim, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memurkai ke atas mereka itu.
faba'u bighadabim minallah, mereka itu ditimpa kemurkaan daripada Allah. Sebab apa? Sebab yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Golongan Yahudi, mereka membunuh nabi-nabi dengan cara tidak sebenar. Ramai nabi-nabi telah dibunuh oleh puak-puak Yahudi ni. Oleh daripada kalangan Yahudi, mereka telah bunuh nabi. Nabi Zakaria mereka bunuh hingga terbelah dua. Mereka belah dengan gergaji sehingga terbelah dua. Nabi Yahya mereka bunuh. Nabi Isa pun mereka hampir-hampir bunuh dah. Mereka hampir-hampir bunuh dah Nabi Isa. Mereka dah kepung Nabi Isa. Tetapi Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril mari buka bumbung dan naik Nabi Isa naik ke langit. Yang mereka bunuh dan salib itu bukannya Nabi Isa, tetapi golongan mereka sendiri. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun orang Yahudi dah rancang nak bunuh. Mereka nak racunkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu hari mereka beri satu pohon kambing yang dibakar yang ada racun di dalamnya. Mereka holorkan pohon kambing pada Rasulullah kerana Rasul suka ni pohon kambing yang bahagian hadapan. Tiba-tiba sahabat minta izin, ya Rasulullah, minta izin saya makan dulu. Silakan, Nabi kata. Sahabat ni pun kekoh juga kena racun satu dan mati sahabat itu. Yahudi lagi. Dan ada juga Nabi SAW disihirkan oleh Yahudi. Dinyatakan bahawa Nabi tak selesa badan, rasa nak demam, hingga kan Jibril mari beritahu bahawa dalam telaga ni ada orang Yahudi mari buat sihir. Dia buat centum, dia ikat centum kain, dia lepas dalam telaga dan dia lepas batu besar tindih. Tak jumpa cari dah gitu mah. Tak dapat keset dah. Dalam telaga buruk, benda tu dah tindih dengan batu besar. Melainkan Allah Ta'ala hantarkan Jibril beritahu tentang perkara itu, dan para sahabat pergi angkat buah batu dan musnahkan benda itu. Inilah kejahatan golongan Yahudi laknatullah, yang mereka kita mohon perlindungan dengan Allah daripada kejahatan mereka. Dalam suratul Fatihah kita baca, ghairil maghdubi alaihim, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai ke atas mereka itu. Mereka dimurkai oleh Allah Ta'ala kerana mereka membunuh nabi-nabi dan mereka mengadu-adukan pendustaan terhadap Allah. Yaftaruna 'alallahil kazib, mereka telah menyatakan pendustaan terhadap Allah. Mereka kata, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Allah beritahu, i'tiqad orang Yahudi ni, pegangan mereka ialah semua bangsa lain tak boleh masuk syurga, melainkan Allah buat syurga untuk orang Yahudi dan orang Nasrani je. Lain daripada tu tak boleh masuk syurga, baik belah mana, juru belah mana tak boleh masuk. Ini i'tiqad pegangnya orang Yahudi. Dan lagi ayat lain menyatakan, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Allah Ta'ala beritahu, puak-puak Yahudi ni kata, kita tak akan disentuh oleh api neraka. Neraka tak akan bakar kita. Walaupun kita ni bunuh orang, kita buat belah mana sekalipun, Tuhan tak akan campur kita dalam neraka, melainkan beberapa hari sahaja. Tu pun mereka kata kita masuk neraka ni kerana dosa nenek moyang kita dulu sembah lembu. Masuk neraka 7 hari je. Lepas pada tu kita boleh keluar daripada neraka, kita masuk syurga semula. Ini dakwaan palsu.
Mereka telah melakukan pendustaan terhadap Allah. Sebab itu tuan-tuan, baru-baru ni puak-puak Yahudi ataupun ulama mereka menyatakan bahawa Allah suruh bunuh kanak-kanak. Dalam serangan Israel Israel Palestin, orang alim mereka rahib-rahib mereka yang mereka pujakan itu telah mengeluarkan fatwa Allah perintah supaya bunuh budak-budak pun bunuh belaka. Dalam serangan itu kamu tidak akan berdosa. Dalam serangan ini Allah benarkan kamu bunuh orang perempuan, bunuh kanak-kanak, buat letup apa saja pun Allah Ta'ala perintah. Ini mereka mengada-adakan. Bukan sahaja dulu, sehingga sekarang ni pun mereka beri motivasi kepada tentera mereka itu, nyatakan bahawa Allah Ta'ala akan berikan kemenangan, bahasanya Allah Ta'ala akan berikan pertolongan pada mereka kerana Allah Ta'ala dah sediakan syurga untuk mereka. Subhanallah. Oleh itu Allah Ta'ala ajar Nabi SAW menyatakan, fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Dah kamu duduk percaya kamu masuk syurga, matilah kamu. Silakan kamu mati. Wala yatamannawnahu abada. Allah Ta'ala beritahu, wahai Muhammad, puak-puak Yahudi ini mereka tidak akan mengangankan mati. Mereka takutkan kematian sebab mereka tahu dalam diri mereka itu dosa yang telah menyebabkan mereka sendiri takut kepada kematian. Benar tuan-tuan, bila kita lihatlah video-video yang disebarkan itu, baru-baru ini ada tentera Yahudi yang tercedera, bergelepar-gelepar, dia tak si mati, dan dia bersumpah-sumpah dia tak akan pergi perang lagi dah. Kerana mereka kata mereka pergi perang ni lawan dengan ni bukan manusia, ini jenis hatu, dia kata. Sebab apa? Sebab mereka duk hadap ke depan, tiba-tiba peluru mai ke belakang. Kereta kebal yang mereka kata canggih itu antara 30 juta hingga 50 juta sebuah, 30 juta dolar Amerika, boleh hancur meletup dengan hanya dibedil dengan roket biasa je. Dengan peluru yang diciptakan oleh Hamas guna tu, peluru dia sekitar 1,000 hingga 2,000 dolar Amerika sahaja boleh meletupkan kereta kebal mereka yang berharga puluhan juta itu. Subhanallah. Ini satu pertolongan daripada Allah. Sebab mereka dikala melancarkan peluru itu, mereka baca, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bukan aku yang lontarkan yang tembak peluru ini, tetapi Allah. Ini tembakan dari Allah. Bukan aku yang tembak, tetapi Allah yang tembak. Bukan aku yang melontarkan, tapi Allah yang melontarkan. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Kerana inilah yang menyebabkan orang Yahudi rasa takut, kecut perut. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, ini semua ni tanda-tanda kiamat makin hampir. Oleh itu tuan-tuan, saya menyeru diri hamba dan tuan-tuan sekalian, perbanyakkan amal-amal soleh. Banyakkan amal soleh, buat amal soleh banyak, baca Quran banyak. Maya sunat jangan tinggal, qabliyah ba'diyah. Lepas maya syak, maya sunat. Jangan gaduh balik lepas maya syak tu. Maya sunat 2 rakaat. Tu panggil qabliyah ba'diyah. Sebelum zuhur ada 4 rakaat sunat, ada 4 rakaat 2 rakaat 2 rakaat. Lepas zuhur ada lagi maya sunat 2 rakaat 2 rakaat. Sebelum masa ada 2 lagi, ada lagi maya sunat. Jadi qiyamul lail dengan tahajudnya kita kena banyakkan amal-amal soleh dah tuan-tuan. Kerana apa? Makin hari makin banyak, makin mencabar. Dunia ni makin mencabar, makin cepat. Hak kita terasa sebenarnya hari demi hari cepat. Rasa je tuan-tuan, baru je mai jemaah. Jemaah ni dah hari
esok Ahad dah, nak Jumaat pula dah. Sekejap je rasa sehari demi sehari. Ni bulan nak masuk bulan Disember dah. Bulan sebelah dah. Cepat je rasa hari Nabi dah beritahu dekatnya kiamat. Sebulan setahun kamu rasa seperti sebulan. Sebulan kamu rasa bagaikan seminggu sahaja. Satu minggu kamu rasa bagaikan satu hari. Dan satu hari kamu akan rasa 1 jam, seperti 1 jam. Cepat masa berlalu. Sehari memang 24 jam, tetapi rasa cepat. Berada waktu pagi, sebentar dah. Dah zuhur dah. Mari zuhur mentah, nak asar dah. Mari asar, ya Allah, nak maghrib dah. Cepat. Esok makin cepat, lusa makin cepat terasa. Dan Nabi beritahu bila mari satu tanda kiamat yang besar, maka akan mari cepat mari tanda kiamat banyak lagi. Seperti mana wasbeh putus misal. Wasbeh ataupun manik putus tali bercelura, mari jatuh bercelabut. Itulah juga bila mari tanda kiamat satu, lepas tu mari tindai-tindai mari. Dengan Ya'juj Ma'jujnya, dengan Dabatul Ardinya. Binatang boleh bercakap. Binatang boleh bercakap. Yang mana keluarnya asap daripada bumi berkepul-kepulnya. Semuanya itu tuan-tuan, bimbang lagi ialah matahari naik balik jatuh. Manusia dalam kelalaian. Apa pernah sebut dalam pengajian kita yang lalu, lepas maghrib apa pernah keluar. Kita betul tak keluar biasanya, kita lepas maghrib ada di masjid. Tuan-tuan begitu juga masa ni berada di masjid. Cuba keluar sekali tengok, ya Allah, ramai orang duduk kedai-kedai makan, duduk shopping komplek ramai lagi waktu maghrib. Tak tahu mayam mana, maghrib mana, isyak mana. Tengah beli belah lagi, kalau trafik jam lagi jalan masa-masa ni. Maghrib tak semayang lagi. Nak isyak dah, bahkan isyak pun tak semayang maghrib. Benar kata Nabi, ada satu dalam kubur nanti ada seekor ular. Allah hantarkan ular untuk mengazab. Ular ni berkata, aku diperintahkan Allah untuk mengazabmu sampai ke hari kiamat. Kerana kamu selalu tangguhkan salat. Waktu maghrib kamu tangguhkan hingga datangnya isyak. Isyak kamu tangguhkan datangnya subuh. Subuh kamu tangguhkan hingga habis waktu subuh. Zuhur kamu tangguh hingga masuk asar. Asar kamu tangguh hingga masuk maghrib. Maka aku diperintahkan Allah azabkanmu sampai hari kiamat. Tu di antara azab-azab kubur dan dihimpit dalam kubur. Berasa yakinlah kita dengan hari akhirat, dengan apa dinyatakan oleh Allah dan Rasul ni. Biar kita rasa yakin. Sebab kadang-kadang kita berasa gapo kali apa halah, berasa remeh sangat. Sebab sahabat Nabi radhiyallahu anhum bila dengar cerita begini, mereka menggigil ketakutan. Pucat muka mereka bila mendengarkan perkhabaran daripada Rasulullah. Sedemikian rupa, pucat rupa, menggigil mereka. Bagaimana Allah Ta'ala beritahu, innamal mu'minuna allazina idza zukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman sebenar-benarnya ialah apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Innamal mu'minuna allazina idza zukirallah, apabila mereka ingatkan Allah, diperingatkan tentang kebesaran Allah, gemetar hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, lalu bertambah-tambah iman. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bertekadlah, berazam untuk tambahkan, usahakan amal-amal soleh kita. Apa pesan ke diri hamba sendiri dan tuan-tuan semua. Tambah sekali nombor 1, sunnah Nabi, bayar fardu berjemaah. Tu sunnah Nabi nombor 1. Nabi tak pernah tinggal berjemaah. Marilah ke masjid. Kenapa?
kerana di masjid ini ada keredaan Allah, ada keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, itulah untuk malam ini. Mudah-mudahan beberapa buah hadis yang berkaitan dengan as-sa'ah, saat kebinasaan alam semesta ini, yang menjadikan kepada kita suntikan semangat untuk terus beribadah pada Allah Ta'ala, dan pinginlah Al-Quran, bacalah Al-Quran, kerana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dahulu tak ada Quran, umat dahulu tak ada zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tak ada, sebab zikir dalam Quran. Umat dahulu tak ada. Mereka tak boleh nak zikir, bahkan mereka tak dapat pahala seperti kita berzikir. Seperti mana umat Muhammad berzikir, mereka tak dapat pahala. Ini Allah hadiahkan kepada umat ini, umat Nabi Muhammad, kerana Allah Ta'ala jamin umat yang terbaik. Walaupun umur pendek, tidaklah beratus tahun seperti umat dahulu. Walaupun badannya kecil, tidak seperti besar umat dahulu, tetapi Allah gandakan amalan-amalan ini. Sekali baca Allah gandakan 10 kali ganda. Sekali selawat Nabi Allah gandakan 10 kali. Sekali baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, pahala penuh langit bumi. Mil'us samawati wal ard, penuh langit bumi. Sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan Nabi sebut amalan yang paling berat dalam timbangan ialah subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Baca semua. Istighfarnya, penghulu istighfarnya, baca, jadikan wirid kita insya-Allah, demi mencari keredaan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala himpunkan kita bersama-sama dengan orang yang salih insya-Allah. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa wajhan munira wa tawfiqan hasana wa taubatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.